Cuma mengenai cadangan yang berhormat pengerang mengenai kalau kita wujudkan satu jawatan kuasa lebih selamat mengikut pasal 25, setujukah yang berhormat pengerang bahawa jawatan kuasa ataupun tribunal perlu dianggotai oleh ahli-ahli pelbagai agama dan kaum untuk kita reflect negara Malaysia, kerana isu gangguan seksual ini isu subjektif. Jadi kalau nanti ada ahli anggota yang mengatakan bahawa berpakaian seperti ini adalah seksi, kalau kita tak ada wakil agama dan bangsa lain, saya takutlah kecenderungan untuk definasi ini akan tidak seimbang. Saya Henayo, warga negara Malaysia. Saya Wari, warga negara Malaysia. Tapi kita mempunyai hak yang berbeza. Kenapa? Wanita Malaysia tidak dapat layanan yang sama kerana kerajaan tidak memberikan hak sama rata kepada wanita Malaysia. Jika Wari berkahwin dengan wanita Amerika dan melahirkan anak di New York, Wari boleh menurunkan kewarganegaraan secara automatik kepada anak beliau. Jika saya berkahwin dengan lelaki Amerika dan melahirkan anak di New York, saya tidak dapat menurunkan kewarganegaraan kepada anak saya. Itu sebab kaum ibu sangat marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Nama saya Johan Jaafar. Setiap minggu saya mengundang teman-teman dari pimpinan politik, dari pimpinan korporat, juga mereka yang terlibat dalam dunia seni, kebudayaan, sukan dan lain-lain. Dan pada petang ini saya berasa sangat beruntung kerana mengundang tetamu saya pada petang ini ialah Yang Berhormat Hanayo Sio Suan. Dan seperti kita tahu bahawa beliau merupakan seorang yang telah mencipta sejarah sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri yang pertama dari kalangan wanita dan juga yang termuda. Pada ketika itu, pada tahun 2013, beliau adalah Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor. Dan Yang Berhormat Hanayo juga adalah sekarang ini ahli Parlimen Segambut dan beliau mantan Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya bagi pihak Sinar Harian mengucapkan banyak terima kasih Yang Berhormat kerana sudi meluangkan masa pada petang ini. Terima kasih Tan Sri jemput saya datang. Baik, saya nak mulakan perbualan kita. Saya sebutkan tadi bahawa Yang Berhormat adalah mantan Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak. Dan Masyarakat. Ya, apakah Yang Berhormat rasa puas hati dengan hala tuju kementerian itu sekarang? Semestinya tidak. Kalau kita lihat selepas PKP, ada banyak isu yang telah dibangkitkan oleh golongan yang dijaga oleh kementerian ini, tetapi kita lihat tak ada hala tuju yang jelas untuk membantu mereka. Ya. Okey, Yang Berhormat. Satu lagi perkara, apakah Yang Berhormat rasa bahawa masih ada lagi ruang atau kelompongan dalam konteks pembelaan terhadap wanita dan kanak-kanak, dan apa lagi yang patut kita lakukan? Isu-isu yang dijaga oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melibatkan banyak kesedaran dalam masyarakat. Jadi kalau kita lihat hak kanak-kanak, hak wanita, isu-isu yang melibatkan mereka, kurang kesedaran dalam masyarakat. Itu sebab dari segi polisi, perundangan dan juga kesedaran, Kementerian mempunyai tanggungjawab yang berat untuk sampaikan perkara ini kepada masyarakat dan membantu mereka yang tidak ada suara untuk membantu mereka lah dalam. Kalau kita perhatikan akibat daripada pandemik 19 dalam masa 2 tahun kita berada dalam keadaan yang tidak menentu dan yang paling terpukul adalah kaum wanita, khususnya ibu tunggal. Apa komen Yang Berhormat? Pada masa PKP, saya rasa yang paling berat adalah kes penderaan kanak-kanak. Mereka kerana tidak dapat dipisahkan daripada golongan yang mencederakan mereka kerana semua orang lockdown dalam satu rumah yang sama. Dan kanak-kanak ini juga mereka tak ada suara untuk mereka tak tahu nak telefon talian kasih untuk dapatkan bantuan. Itu sebab saya rasa data yang kementerian kena dapatkan sekarang adalah paling penting kerana kalau kita nak jalankan intervensi ataupun kita nak bantu mereka, data itu paling penting masuk dulu. Bagaimana tentang sokongan atau bantuan kepada kaum wanita, terutamanya mereka yang terjejas sewaktu pandemik? Adakah YB rasa bahawa cukup sokongan atau bantuan pada mereka?
Satu perkara yang saya paling cukup gembira semasa PKP adalah infrastruktur di mana wanita dibenarkan bekerja dari rumah. Yang itu sangat penting kerana ramai sekarang bila PKP dah tak ada dan semua fasa endemik semua kena keluar bekerja, penjagaan kanak-kanak itu tak ada. Dia tak ada sokongan itu. Itu sebab saya rasa semasa PKP wanita cukup gembira dapat bekerja dari rumah, tetapi kalau kita lihat impak kewangan mereka banyak terjejas. Ya, tapi Yang Berhormat, kita juga harus menerima hakikat bahawa tak semua wanita mempunyai keupayaan untuk bekerja di rumah menggunakan peralatan internet dan sebagainya, ya. Banyak macam, katalah kita katakan Makcik Kiah yang terpaksa jual goreng pisang tapi selama 2 tahun mungkin terjejas pendapatan. Ya. Betul. Banyak, itu sebab banyak ahli politik keluar berikan gadget kepada anak-anak dan keluarga, dan saya rasa sekarang banyak sokongan perlu diberikan kepada golongan yang berniaga, wanita yang berniaga, untuk tengok bagaimana mereka boleh digitalisasikan bisnes mereka untuk sampai kepada orang. Okey, Dewan Rakyat baru saja meluluskan rang undang-undang anti gangguan seksual 2021, ya. Apa komen YB tentang perkara itu? Saya gembira dengan adanya undang-undang ini, tetapi sekarang kita menunggu tarikh pelaksanaan. Okey, kementerian kena wujudkan satu tribunal untuk menerima aduan ini. Kenapa undang-undang ini sangat penting? Kerana ramai mangsa termasuk golongan lelaki, mereka tak berani pergi buat laporan polis dan mereka rasa malu kalau kes ini masuk mahkamah, berita akan kata kes seperti ini, dan dia isu subjektif. Jadi dia ada banyak tuduh-menuduh, dan kalau mereka ada anak, mereka risau anak mereka akan terjejas. Jadi sekarang ini dengan adanya tribunal melalui undang-undang baru ini, pendengaran dijalankan secara tertutup. Dan mereka tak perlu bawa peguam, mereka boleh dapatkan beberapa perintah yang saya rasa mesra untuk golongan yang nak buat aduan. Tapi kita juga harus menerima hakikat Yang Berhormat bahawa dalam masyarakat yang sekarang inilah, ya, masih lagi ada perbuatan ataupun tindakan yang ditafsirkan sebagai seksis, ya, yang kadang-kadang mencerminkan sifat masyarakat khususnya di kalangan lelaki yang agak misoginis lah. Apa komen Yang Berhormat? Dalam parlimen pun ada, Tan Sri. Itu masalah kita. Bila wakil rakyat sendiri tidak tahu di mana mereka batasan sebelum mereka nak berucap semua, apa yang konten ucapan mereka, sama ada dia patut atau tidak menggunakan perkataan seperti itu, dia kurang kesedaran. Jadi saya rasa paling penting kesedaran gender itu semua kita mulakan dengan wakil rakyat. Okey. Satu lagi perkara, saya perhatikan bahawa Yang Berhormat pernah mencadangkan penubuhan satu kementerian khusus tentang kanak-kanak. Okey, ada pandangan mengatakan bahawa ini adalah satu lagi tambahan kepada kementerian yang sekian banyak kementerian yang ada dalam kabinet kita, dalam negara kita. Apa sebenarnya di belakang tujuan YB mencadangkan kementerian kanak-kanak? Cadangan ini datang selepas kita meluangkan 22 bulan di Putrajaya. Dan saya lihat cukup banyak kelemahan dalam struktur sedia ada. Kerana kanak-kanak, populasi kita 30% daripada jumlah besar rakyat Malaysia, tetapi tak ada satu agensi khas untuk menjaga isu kanak-kanak. Sekarang ini, siapa jaga mereka? Kita ada satu bahagian saja dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. So kita ada bahagian kanak-kanak, bahagian OKU, bahagian warga emas. Tetapi golongan tiga golongan ini sangat penting, aset negara. Okay, jadi kalau kita tak ada agensi khusus ataupun kementerian khusus untuk menjaga isu mereka terbiar sahaja dan ada banyak impak sosial yang datang. Saya kata mulakan dengan kanak-kanak dulu. Kalau tak dapat wujudkan kementerian, wujudkan agensi dulu. Kalau kita ada banyak agensi jaga IT, kita ada banyak agensi jaga isu bola sepak. Kita belanja lebih banyak duit untuk isu bola sepak daripada perbelanjaan untuk menjaga, melindungi kanak-kanak kita. Itu sebab kanak-kanak banyak kes penderaan semua terbiar. Okey, apakah Yang Berhormat rasa bahawa representation atau perwakilan wanita, misalnya dalam Dewan Rakyat, sekarang ni kurang daripada 11%, dan kemudian kita ada sasaran untuk memastikan bahawa wanita berada dalam sebagai board of director bagi company, itu pun kita tak boleh capai 30%. Apa pandangan Yang Berhormat? Sebenarnya isu peratusan kota ini dah lama orang cakap. Tapi kalau kita tak ada tekad politik untuk selesaikan ini, dia tak akan berlaku. Dan untuk tambah lagi jumlah representasi ini, saya rasa ketua legislatif
ketua parti masing-masing, Perdana Menteri kena mainkan peranan untuk pastikan wanita yang betul-betul boleh bekerja diangkat untuk membantu jadi suara wanita. Okey, satu perkara lagi ialah bukan mudah misal kata untuk mendapatkan lebih ramai wanita terlibat dalam politik menjadi ahli parlimen seperti YB misalnya. Tetapi wanita ni cabarannya lebih banyak kerana dia terpaksa mengimbangi tanggungjawab keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Untuk wanita yang berkahwin untuk masuk politik, dia perlukan sokongan suami. Kalau tak ada, sukar untuk kita melaksanakan tugasan harian kerana dia bukan 1 bulan tau, Tan Sri. Lepas menang pilihan raya 5 tahun. Setiap Sabtu Ahad kena keluar, waktu banjir, waktu apa-apalah. Kita kena keluar waktu malam dan pergi bantu sepanjang masa ada di luar. Jadi kalau tak ada sokongan infrastruktur di rumah untuk bantu anak, susah untuk kita balance. YB beruntung kerana ada suami yang supportif dalam konteks itu. Tetapi tidak ramai misalnya suami yang mahu memberikan sokongan moral ataupun yang sebagainya lah kepada wanita. Jadi oleh kerana itu mungkin masalah yang kita hadapi untuk menambah jumlah wanita dalam politik ni sangat kurang, YB. Tapi kita ada ramai wanita yang belum berkahwin yang sesuai untuk pegang jawatan ini, dan saya rasa sokongan keluarga ini kita parti masing-masing kena bincang dengan calon masing-masing dan tengok bagaimana sokongan apa yang kita boleh berikan. Semasa saya jadi speaker, Tan Sri, dan saya ada 2 anak kecil pada masa itu, parti dia benarkan saya jadi speaker kerana speaker dia jaga Dewan Negeri Selangor, dia tak perlu pergi merata-rata tempat. Jadi itu sokongan parti untuk bantu saya sebagai ibu muda pada masa itu. Tapi YB juga harus berkhidmat kepada kawasan Dewan Undangan Negeri YB kan? Betul. Nasib baik saya Subang Jaya dengan Shah Alam sangat dekat pada masa itu. So saya ada banyak sokongan, tapi saya tak faham bukan semua wanita ada sokongan seperti itu. Jadi parti politik itu mainkan peranan yang cukup penting. Okey. Ada pandangan yang mengatakan bahawa apa yang berlaku di badan kehakiman kita nampak semacam independen yang luar biasa disebabkan antara lain oleh seorang wanita yang menjadi ketua hakim negara. Ada pandangan yang mengatakan kalau kita ada IGP ataupun ketua polis negara dari wanita, kita ada peguam negara dari wanita, kita ada Pesuruhjaya SPRM dari wanita, mungkin sebahagian besar masalah dapat kita selesai. Kenapa komen yang berhormat dalam soal ini? Saya lihat keyakinan masyarakat terhadap ketua hakim sekarang bukan kerana gender beliau, tetapi kerana pronouncement. Apa yang telah beliau cakap dalam kes mahkamah baru-baru ini, rakyat suka tengok dia tegas. Yang Arif sangat tegas. Dan kita ada juga Governor Bank Negara yang cukup tegas juga. Dan bila kita ada wanita yang memegang jawatan begitu penting dan tegas dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, keyakinan rakyat dia tinggi. Okay? Tapi bukan semua wanita yang pegang jawatan, keyakinan wanita tinggi. Kita juga ada menteri wanita yang banyak kontroversi sekarang dan telah melakukan banyak kesalahan ataupun mistik dalam apa tutur cara beliau. Yang telah menurunkan keyakinan masyarakat. Jadi saya percaya bukan jawatan itu dipegang wanita cukup mencukupi. Cara dia melaksanakan tugas itu sangat penting. YB percaya pada woman power? Woman power, of course. Saya Okay, percaya. satu lagi saya nak tanya YB dari segi politik lah. Apa yang telah dilakukan oleh DAP misalnya untuk parti YB untuk memastikan bahawa lebih banyak wanita memegang jawatan paling tinggi? Sebab soalan yang saya nak tanyakan ialah bila agaknya DAP sebagai parti mempunyai seorang setiausaha agung ataupun pada kedudukan sekarang di situ sebagai daripada wanita? Dalam perlembagaan kita tak ada apa-apa had untuk kata wanita tak boleh jadi setiausaha agung. Jadi saya percaya mungkin satu hari nanti seorang wanita akan wujud dalam parti yang boleh memegang jawatan itu. Dalam usaha kita mematabatkan wanita, kita telah meminda perlembagaan parti kita untuk memastikan jawatan kuasa tertinggi pusat CEC kita mesti mempunyai 30% wanita yang dilantik oleh delegasi. Sudah. Baru-baru ini kita sudah penuhi. Okey. Ya Muhammad, satu lagi saya nak minta komen yang berhormatlah tentang suasana toksik dalam bahasa Inggeris. Akibat sikap permusuhan di kalangan ahli politik, terutamanya di parlimen. Kita dapat lihat semacam perbalahan yang berterusan atas isu yang kadang-kadang sangat remeh. Ini nampaknya sikap bipartisan ni
tidak wujud, maka kita dapat lihat bahawa it is always us against them. Apa masalah sebenarnya di kalangan orang politik hingga persepsi rakyat agak kurang baiklah terhadap orang politik? Sebenarnya ada ramai orang kecewa apa yang berlaku selepas langkah Sheraton dalam 5 tahun ini. Tapi saya lihat perkara yang baik telah berlaku kerana kita tak ada satu parti ataupun gabungan parti politik yang mempunyai majoriti besar. Jadi dia memerlukan sesama sendirilah. Dia perlukan pembangkang juga. Jadi bila kita ada keperluan itu, dia akan duduk dan bincang isu. Itu sebab kita ada MOU yang di mana kita lihat Perlembagaan Persekutuan dipinda untuk anti lompat parti, undang-undang anti lompat parti MA 63 telah diwujudkan, dan kita lihat sekarang di mana ada banyak lagi perbincangan yang melibatkan kerajaan dengan pembangkang. Saya suka senario seperti ini kerana kalau ada majoriti besar, dia jadi angkuh. Bukankah nanti orang mengatakan bahawa inilah punca ketidakstabilan politik? Sebab kita dah biasa selama lebih 60 tahun kita ada satu parti besar yang punya kuasa 2/3 dan sebagainya. Kestabilan politik itu dia ada harganya sendiri. Seperti dalam 60 tahun kita tak ada pun undang-undang anti lompat parti kerana tak perlu ada keperluan itu. Dia stabil. Tapi saya rasa stabil itu tak bermaksud tak ada masalah. Cuma masa itu tak ada media sosial. Tak ada di mana kerajaan dia boleh kontrol apa yang berita dia nak sampaikan. Tapi sekarang ini dengan adanya media sosial, lebih banyak lagi informasi. Jadi rakyat tengok, oh banyak masalah setiap hari. Tapi ini bukan masalah, ini adalah informasi yang sampai kepada rakyat. Okey, apakah yang berhormat, katalah kita merujuk kepada Indonesia. Indonesia memerlukan waktu yang agak panjang untuk mereka betul-betul mencapai semacam bentuk kestabilan, walaupun mereka tidak ada lagi parti sebesar Golkar macam UMNO dia. Selepas daripada jatuhnya Suharto, mereka ada Habibie, selepas itu mereka ada Gus Dur, lepas itu Megawati dan kemudian SBY dan diikuti oleh Jokowi. Dalam proses itu, kurang-kurangnya 4 atau 5 presiden itu, baru mereka dapat lihat kestabilan pada penghujung pemerintahan SBY. Apakah yang berhormat rasa bahawa Malaysia juga akan melalui proses itu dan ini menuju pada kematangan ekonomi politik? Saya lihat kalau kita betul-betul nak kestabilan yang betul-betul bermakna, kebebasan institusi bebas seperti institusi penghakiman, SPRM, SPR sangat penting. Itu sebab sekarang ini kita ada satu gabungan tenaga kerja bersama kumpulan rentas parti, parlimen, integriti, governance dan anti rasuah. Dan kita juga ada gabungan rasuah busters. Sudah banyak gerakan seperti ini di Malaysia sekarang untuk memperjuangkan isu-isu yang betul-betul penting. Jadi tak kira kita tukar kerajaan berapa kali pun, kalau kita intact isu integriti, anti rasuah, negara tetap akan maju. Ini tentang kumpulan rentas parti parlimen ini, Yang Berhormat. Apakah Yang Berhormat rasa bahawa ini adalah workable solution atau yang boleh menyelesaikan banyak masalah, terutamanya khususnya bercakap tentang soal reform yang selama ini orang cakap tapi tidak pernah menjadi? I think workable or not, Tan Sri, is a good starting point. Ini adalah permulaan yang sangat bagus kerana ahli parlimen, parti berlainan duduk bersama masyarakat civil society di parlimen untuk bincang bersama isu-isu yang perlukan pembaharuan seperti Akta Perlindungan Pemberi Maklumat perlu dipinda. Jadi kita ada kumpulan khas untuk lihat apa-apa isu yang perlu kita bangkitkan kepada Menteri Undang-Undang supaya beliau boleh bawa perubahan ini di parlimen. Okey, apakah kumpulan rentas parti ini mempunyai perwakilan daripada semua parti? Ada. Semua pengerusi adalah dari PAS, saya Timbalan, kemudian ada Wakil Pejuang, Warisan, PKR, apa lagi GPS pun ada. Okey. Kemudian satu lagi perkara yang selalu orang sebutkan bahawa oleh kerana kita mempunyai pandangan bahawa oleh kerana kita harus patuh atau akur kepada keputusan parti, maka pada akhirnya kita tidak lagi memberikan sikap kita tidaklah objektif dalam membuat penilaian. Maka itu ada cadangan untuk mewujudkan Better Malaysia Assembly misalnya sebagai satu alternatif. Apa komen YB?
Better Malaysia Assembly sebenarnya saya tak halang apa-apa golongan mana-mana yang mahu memperbaiki keadaan Malaysia. Saya rasa kita sepatutnya gembira masyarakat sivil ada kesedaran tinggi mengenai tanggungjawab mereka untuk bantu. Jadi ini satu perkara yang baik dan saya mengalu-alukan inisiatif seperti ini di mana kita nak memberikan didikan kepada masyarakat isu-isu penting. Okey, YB, selalu banyak orang mengatakan bahawa kita menghadapi situasi bahawa rasuah sudah sampai pada peringkat kronik, dan baru-baru ini pun Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak melancarkan sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Kamal Hassan, Profesor Muhammad Kamal Hassan. Dan YB tadi menyebutkan tentang rasuah busters. Apa pendirian YB sendiri ataupun mungkin pendirian parti YB terhadap usaha ataupun gerakan massa seperti ini? Kita mengalu-alukan, kita menyokong. Saya ada banyak engagement bersama Rasuah Busters untuk tengok bagaimana kita boleh sampaikan mesej ini kepada pembuat dasar. Kita ada Zoom meeting dengan Rasuah Busters bersama ahli majlis di negeri yang Pakatan Harapan Tadbir seperti Selangor, Seremban, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Jadi bagus. Okey, apa komen YB tentang situasi sebenarnya rasuah di negara kita, ataupun apakah ini sekadar persepsi ataupun realiti? Realiti betul kerana ada banyak kajian yang dilakukan kalangan pelajar universiti di mana mereka kata ini adalah normal. Tetapi saya rasa kalau kita nak didik betul-betul, penguatkuasaan itu sangat penting. Dan saya lihat baru-baru ini kes mahkamah mantan Perdana Menteri Najib Razak di mana ramai rakyat dia kata okey, keyakinan mereka terhadap institusi kehakiman pulih semula kerana mereka lihat ada aduan, ada tuduhan, kemudian ada masa yang diberikan untuk kes tersebut dan sehingga beliau dipenjarakan. Jadi mereka ada closure. Mereka lihat ada tindakan yang dilakukan. Saya rasa ini positif. Okey, satu lagi perkara yang saya nak minta pandangan YB tentang isu hubungan kaum di negara ini. Secara keseluruhannya apa komen YB? Saya khawatir juga kalau saya lihat komen-komen dalam media sosial di mana bila ada isu perkauman, isu keagamaan dibangkitkan, cepat tuduhan dikeluarkan. Saya lihat perkara ini berlaku kerana mereka kekurangan interaksi antara mereka. Jadi berdasarkan pengalaman saya di sekolah kebangsaan dulu, di mana kawan baik saya orang Melayu. Jadi bila saya ada luangkan masa di rumah mereka, makan bersama, kita main bersama, kita faham. Dan bila ada tuduhan ataupun ada persepsi yang tidak betul, saya tahu ini bukan fakta. Ini adalah fake news. Kerana saya ada interaksi first hand interaksi kan. Itu sebab saya rasa paling penting sekarang ibu bapa mesti pastikan anak-anak kita dia ada kawan pelbagai kaum. Dia mesti ada masa bermain sukan mereka main bersama, baru mereka akan memahami. Kalau tak ada interaksi itu, apa-apa yang orang tulis dalam Facebook pun mereka akan percaya. Ada sebahagian orang Melayu yang menganggap bahawa DAP adalah sebuah parti resis, chauvinis Cina. Apa komen YB? Tidak betul. Kita ada ramai ahli-ahli Melayu, Kak Dazan, orang India, orang Sikh, semua kita ada pelbagai bangsa dan agama dalam DAP. Okey, Yang Berhormat selalu pakai baju kurung. Betul. Pada satu masa Yang Berhormat masuk ke masjid memakai tudung. Dan YB bukan saja sebenarnya ditegur oleh orang parti YB sendiri. Parti sendiri. Apa sebenarnya yang berlaku, sedangkan kita tahu bahawa mungkin tujuan YB adalah untuk memberikan penghormatan ataupun untuk menghormati tempat ibadah orang Islam, tapi kenapa timbul komen-komen yang agak negatif dalam konteks di kalangan orang parti sendirilah? Saya Kristian dan ada gereja juga yang kita lihat wanita mereka tutup rambut mereka menggunakan selendang. Gurdwara juga orang tutup rambut dengan selendang. Jadi sebagai wakil rakyat, bila saya pergi melawat masjid, saya mesti tutup rambut saya. Itu adalah sopan, itu adalah untuk menghormati penduduk saya yang beragama Islam. Jadi bila ada tuduhan seperti ini, saya rasa interaksi orang yang menuduh saya itu mungkin dia kurang faham interaksi di tapak, di tempat masing-masing. Dan ini adalah cara saya menghormati orang Islam.
di kawasan saya. Saya rasa tak salah. Saya tak perlu meminta maaf dan saya dapat banyak sokongan rakyat pada masa itu bila tuduhan itu dilemparkan terhadap saya. Apakah yang Berhormat rasa bahawa kritikan itu datangnya daripada mungkin satu kelompok pemahaman lama dalam parti YB? Ketakutan. Fear. Fear. Mereka takut, kalau saya sebagai orang Cina, saya tunduk kepada kehendak orang Islam, saya pakai selendang. Mereka takut nanti kebebasan untuk orang yang tidak beragama Islam, untuk tidak tutup aurat itu akan terjejas. Tapi saya rasa ini ketakutan yang tidak berasas. Kalau saya nak masuk masjid dan surau, saya mesti menghormati adat dan agama itu. Pada waktu yang sama ada juga orang yang menuduh bahawa YB menggunakan agama YB dalam politik dan sebagainya. Malah ada satu kontroversi oleh kerana buku yang YB tulis satu ketika dahulu. Apa komen YB? Okey. Saya orang yang beragama dan saya ikut apa yang Tuhan tulis. Love your neighbor as you love yourself. Sayangi jiran seperti cara anda menyayangi diri sendiri. Dan kalau saya nak orang hormati saya nak orang hormati tempat ibadat saya mesti buat perkara yang sama bila saya melawat tempat ibadat yang lain. Dan saya rasa ini tak salah. Satu lagi perkara yang selalu dibangkitkan ialah bahawa kita sukar mencapai interaksi antara kaum disebabkan oleh kerana anak-anak kita tidak pergi ke sekolah yang sama. YB beruntung kerana pergi ke sekolah kebangsaan tapi banyak yang tidak melalui sekolah kebangsaan, mereka melalui sekolah vernacular misalnya dan sebagainya. Apa komen YB tentang perkara itu? Apakah diversity dalam konteks itu baik untuk masa depan? Diversity itu baik, tetapi kesamaan itu juga baik. Jadi saya lihat sekarang ini kenapa ramai orang memilih sekolah Cina? Kerana mereka suka termasuk orang Melayu. Termasuk orang Melayu. Di kawasan saya, peratusan kanak-kanak yang masuk sekolah Cina semakin meningkat untuk golongan Melayu dan India. Ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap sekolah vernacular. Itu ada. Kenapa? Kerana mungkin mereka lihat ada disiplin yang tinggi ataupun cara pengajaran cikgu itu berbeza. Dan ini adalah tugasan Menteri Pendidikan untuk lihat, kaji kenapa sekolah Cina popular di antara golongan bukan Cina. Jadi kalau ada kefahaman itu dan ada tekad untuk baiki sekolah kebangsaan, saya percaya ramai akan memilih sekolah kebangsaan. Jadi di sekolah vernacular, medium yang mereka gunakan adalah bahasa yang berbeza tetapi mereka juga belajar bahasa Melayu. Jadi daripada kita selalu kata nak tutup, baik kita pergi tengok apa yang sedang berlaku, kenapa orang pilih. Kan kalau kita ada ketakutan yang tak berasas, kita tak akan perbaiki diri. Pada zaman saya bersekolah dulu 1990-an, sekolah kebangsaan menjadi pilihan ramai. Tapi sekarang ini orang Melayu pun keluarkan anak mereka daripada sekolah kebangsaan. Jadi ini adalah satu masalah. Kualiti telah jatuh. Menteri Pendidikan kena baiki sekolah kebangsaan. Generasi saya mungkin tidak lagi dapat membantu untuk mencorakkan negara pada masa akan datang. Harapan kita adalah pada generasi YB dan generasi yang lebih muda. Agaknya lah, apa harapan YB untuk melihat Malaysia yang lebih bersatu padu, yang integrated, yang lebih maju tetapi bebas rasuah, bebas salah guna kuasa dan sebagainya? Saya nak semua sumber Malaysia negara yang cukup kaya dengan sumber asli. Kalau kita ada sumber ini digunakan dengan baik, di mana infrastruktur dibina dan tak ada rasuah, tak ada pembaziran wang rakyat, saya percaya rakyat akan selesa duduk di sini dan tak perlu fikirkan untuk migrasi. Sekarang ini saya difahamkan, saya baru tanya soalan parlimen, saya nak tahu berapa warga Malaysia telah pergi berhijrah ke negara lain kerana mereka tak ada keyakinan dengan negara saya. Saya nak pastikan warga Malaysia masa depan anak-anak kita dia tak rasa ada keperluan untuk tinggalkan Malaysia. Dia cukup bangga bila kata saya rakyat Malaysia. YB ada jumlahnya berapa ramai yang belum dapat jawapan. Nanti saya kongsikan bila saya dapat jawapan. Apa harapan YB untuk masa depan dalam konteks YB sendirilah sebagai pemimpin muda? Apa yang YB harapkan negara ini pada masa akan datang? Saya nak Malaysia bebas rasuah. Kalau rasuah kronik di Malaysia, kita ada banyak duit pun tak guna. Kita ada banyak hasil pun tak guna. Rakyat akan merosot kerana
rasuah itu membahayakan. Bila ada rasuah, apa yang kita gunakan untuk belanja, seperti kita gunakan duit untuk belanja jalan. Kerana ada rasuah, mungkin jalan itu kualiti tidak bagus dan ada kemalangan. Jadi rasuah itu membawa pada. Okey, apa yang YB lihat tentang YB sendiri pada masa depan dalam bidang politik? Dalam bidang saya mula 29 tahun, sekarang saya dah 43 tahun. Dalam 7 tahun saya akan berusia 50 tahun. Jadi cepat saya tengok masa lalu seperti itu. Saya berharap golongan muda akan mempunyai lebih banyak peluang untuk mentadbir idea baru. Kita nak idea baru untuk mentadbir Putrajaya. Dan kita nak pastikan dengan idea baru kita boleh bertanding dengan negara lain. Baik, saudara penonton yang saya hormati sekalian, dengan itu maka berakhirlah perbualan saya dengan Yang Berhormat Hanayo yang merupakan ahli Parlimen Segambut dan mantan Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya bagi pihak Sinar mengucapkan banyak terima kasih YB kerana dapat meluangkan masa bersama-sama saya dan mudah-mudahan kita mendoakan kejayaan YB terus dalam bidang politik. Dan dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan semoga kita bertemu lagi dalam program yang lain.